Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong memberitahu Parlimen pasukannya tidak akan secara membuta-tuli meniru model-model negara lain dalam soal pemerintahan. Sebaliknya, pendekatan beliau ialah untuk sentiasa dekat kepada warga yang lebih meluas dan ini tidak boleh disifatkan sebagai berhaluan kiri atau kanan dalam spektrum politik tradisional. DPM Wong menekankan pemerintahnya akan melakukan lebih banyak lagi usaha demi memperkukuh jaringan keselamatan sosial. Pada masa yang sama juga memastikan beban cukai bagi golongan berpendapatan pertengahan kekal rendah. Encik Wong berucap demikian semasa membahaskan amanat Presiden yang menggariskan keutamaan pemerintah bagi baki penggal 5 tahun sekarang. DPM Wong yang juga Menteri Keuangan membentangkan 5 peralihan utama dalam pendekatan pemerintah sebagai sebahagian daripada pembaruan kompak sosial. Pertama ialah menjadikan pembelajaran berterusan, kemahiran semula dan peningkatan kemahiran sebagai satu cara hidup. Kedua, meningkatkan prospek gaji dan kerjaya bagi pelbagai kerjaya seperti juru elektrik dan tukang paip. Ketiga, dalam menjaga golongan lemah, DPM Wong berkata satu caranya ialah menawarkan lebih banyak sokongan. Contohnya, skim pengambilan semula pekerjaan yang disasarkan kepada mereka yang diberhentikan dan terus mencari kerjaan. Keempat, bagi warga emas, selain meningkatkan prasarana fizikal seperti pusat-pusat penuaan aktif dan apartmen jagaan masyarakat, pemerintah juga mahu meningkatkan pelbagai skim CPF demi membantu warga emas memenuhi keperluan persaraan mereka. Akhir sekali, DPM Wong mengajak rakyat Singapura supaya bersatu untuk menjadikan semua matlamat baru itu satu kenyataan. Contohnya menerusi kesukarelawanan dan kedermawanan atau dengan menjadi rakan kongsi pemerintah dalam melakar dasar. Beliau menekankan bahawa pemerintah akan memainkan peranannya dalam mengupayakan semua itu menerusi dasar-dasar makroekonomi. We will continue to sustain real income growth for the middle. And this is why economic growth is non-negotiable for us. We already know that our growth rates will gradually come down as our labour force expands more slowly, becomes older, but growth remains essential. If we don't grow the economic pie, there will be fewer jobs and less scope for social support. So please do not be mistaken. This government will and must always be pro-growth and pro-inclusivity. Securing our economic competitiveness will become more, not less important in the next phase of Singapore. This is incumbent upon all of us and upon my team. We will create good jobs and a good future for all Singaporeans. Wong menambah tunjang pendekatan pemerintahan pasukannya adalah etika penting usaha individu serta tanggungjawab pribadi dan keluarga. Dasar-dasar beliau akan mengukuhkan lagi tanggungjawab kolektif dan individu bukan menolaknya. We want government actions to reinforce, not negate, individual and collective responsibility. We want government actions to catalyse more involvement by other members of society, employers, unions, community groups and non-governmental organisations. Then we can all chip in and do our part collectively to tackle inequality, rekindle social mobility and move forward together. AP Murali Pillay berkata pemerintah perlu mengiktiraf sifat pengundi sedang berubah dan negara ini perlu terus merapatkan jurang tersebut. Encik Murali berkata demikian semasa menyampaikan ucapan terima kasih di atas amanat Presiden Halimah Yacob pada minggu lalu. Encik Murali menambah kepercayaan antara kepimpinan politik dengan orang ramai adalah anak kunci kekuatan Singapura yang harus terus dipupuk. The fact remains that people's psyche will change. And as they do, their government must change, and to a degree and at a speed unprecedented. We cannot be an analog government in a digital world if we are to keep faith with our fellow Singaporeans. There's nothing external to ourselves, no partners or allies that will ensure the survival of this improbable nation. We must therefore trust each other, trust our leaders, and trust our shared identity so as to build a brighter future together.
Antara AP yang bangkit berucap menyokong dan menyampaikan ucapan terima kasih di atas amanat Presiden Halimah ialah Encik Zulkarnain Abdul Rahim dan Encik Fahmi Aliman. Encik Zulkarnain akur dengan seruan Presiden agar rakyat merapatkan saf dan kekal bersatu demi kepentingan teras negara. Sementara itu, Encik Fahmi pula menekankan peri pentingnya membina kepercayaan tenaga kerja serta pekerja yang mampu menyesuaikan diri dan berdaya tahan. Tunjak kekuatan kita adalah kedamaian dan perpaduan dalam kepelbagaian, tidak kira bangsa, agama atau pendapat politik. Saya setuju bahawa pendekatan dan perbincangan isu-isu yang menjadi keprihatinan rakyat dan masyarakat harus dibincang secara berhormat, bertanggungjawab, berdasarkan fakta dan berhemah. Saya akur bahawa rata-ratanya dalam isu-isu yang penting untuk negara kita, ramai antara kita lebih mendahulukan kepentingan negara daripada hak individu. Namun ini tidak terjamin selamanya. Dan cabaran yang genting bagi kita semua adalah untuk mengutamakan perpaduan sosial dan kemajuan negara kita dalam dunia pasca pandemik yang semakin berubah. Ini kempen perbualan Every Worker Matters, Pergerakan Buruh berusaha untuk mendengar suara pekerja. Bagi masa hadapan, Pergerakan Buruh sedar demi pentingnya bahawa membantu pekerja membina daya bingkas dalam kerjaya serta tenaga yang mahir dan mampu menyelesaikan diri. Untuk membuat demikian, kami bercadang untuk membentuk lebih banyak jabatan kuasa latihan syarikat. Namun begitu, lebih banyak lagi perlu dilakukan untuk menyokong pekerja dan belia yang rentan. Dan ini merupakan seruan bertindak bagi rakan-rakan Tripartite agar meneruskan usaha membina kepercayaan di kalangan pekerja. Pekerja hijrahan Muslim tidak disekat untuk mengerjakan solat di mana sahaja lokasi pilihan mereka meskipun ruang solat disediakan di dormitori dan pusat rekreasi para pekerja hijrahan. MUIS membuat penjelasan tersebut menyusuli surat perkeliling dari Persatuan Bangladesh Singapura SBS yang tular di media sosial semalam. Menurut MUIS, golongan pekerja hijrahan Muslim merupakan anggota berharga dalam masyarakat Islam di sini dan tidak pernah diasingkan daripada masyarakat maupun masjid. Dalam surat perkeliling yang tular itu, SBF menyatakan pihaknya telah dinasihatkan untuk menyampaikan pesanan daripada MUIS untuk meminta kerjasama pekerja hijrahan Muslim supaya menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan selamat dan bertanggungjawab dengan menunaikan solat Aidilfitri di dormitori masing-masing. Ini bagi membantu mengelakkan daripada terlalu ramai orang dan sekatan jalan raya serta memastikan kesihatan dan keselamatan semua orang. Surat perkeliling itu mendapat reaksi negatif dari netizen. MUIS menjelaskan keselamatan dan keselesaan jemaah menjadi keutamaan sedang pihaknya membuat persiapan bagi solat Hari Raya hujung minggu ini. Untuk itu, sebanyak 43 dormitori dan 2 pusat rekreasi bagi pekerja hijrahan akan menganjurkan solat Aidilfitri. Selain di masjid, dormitori dan pusat rekreasi, sebanyak 10,000 ruang solat tambahan disediakan di 20 kawasan perumahan di merata negara. MUIS memberitahu berita Mediacorp bahawa lokasi tambahan itu masih lagi belum diputuskan kerana masih menantikan kelulusan pihak berkuasa. Menurut MUIS, semua jemaah tidak kira warga tempatan maupun asing digalakkan membuat perancangan awal dan mempertimbangkan sesi dan lokasi solat dengan permintaan rendah. Pihak berita Mediacorp sudah cuba menghubungi Persatuan Bangladesh Singapura bagi mendapatkan penjelasan. Bagi di masjid-masjid sendiri, sebanyak 230,000 ruang disediakan bagi solat Hari Raya Aidilfitri tahun ini.